Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Cikgu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulakan kelas kita, nak persilakan Asif Wajdi. Asif, Ya. silakan bacakan doa. Asif, sila baca doa. Allahumma ahi alaina ghadaidi rahmatika ya ar-rahmanir rahim. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semua sihat ke murid-murid sekalian? Sihat. Alhamdulillah. Okey. Ya. Oi, ceria-ceria semua ni. Alhamdulillah. Semua dah makan pagi ya? Ya. Makan dah. Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan sambung topik kita unit 13. Sikap bertanggungjawab. Okey. Seterusnya. Muka surat berapa, cikgu? Saya tak maklum . Sabar. Okey, sabar. Baik, pembelajaran kita hari ini, kita nak banyak dua benda pada hari ini. Yang pertama, dengar dan tutur. Yang kedua, membaca dan mencari makna perkataan. Okey. Saya tak perlu tahu. Okey. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir PDPR, murid dapat memberikan respon terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Bagaimana murid-murid boleh menjawab pertanyaan atau respon terhadap soalan dalam kutat itu secara kritis dan kreatif. Macam mana kita nak menjawab ataupun merespon terhadap sesuatu soalan. Baik, sebelum kita mula kelas kita hari ini, cikgu nak tunjuk satu video dulu. Kamu tengok dulu lah. Okey, mana dia ni? Okey, tengok dan perhatikan. Saya bertanya lah. Tak mula lagi. Tak boleh.
Okey. Tengok video tadi. Pasal apa tadi? Motivasi. Motivasi. Motivasi tu. Camp? Motivasi. Camp apa? Siapa nampak tadi? Tajuk tadi. Camp apa tu? Nama dia. Kau tahu. Camp Jati. Yang jati diri. Camp Jati Diri. Selalunya camp-camp ni bila kamu masuk tahun 6 lah, selalu tahun 6 akan ada satu camp lah, nah. Selalu kalau cikgu sekolah di sekolah rendah dulu, masa cikgu kecil-kecil dulu. So masuk tahun 6, kami ada camp. Ada 2-3 camp lah, kadang satu camp. Kadang camp kecemerlangan akademik, ada camp ujian semangat, teknik semangat. Lepas tu ada juga camp perkemahan uniform. Banyaklah camp. Tapi yang paling best ni camp yang ada outdoor. Aktiviti luar pintu. Bahasa Melayu dia. Aktiviti luar. Macam panjat gunung. Tadi apa aktiviti yang kau nampak dalam video tersebut tu? Yang kau pasal lah, ada apa-apa aktiviti ni? Okey. Alia. Watiah Alia. Ya. Aktiviti apa kamu nampak tadi dalam video tadi? Memanjat bukit. Memanjat bukit, mendaki bukit. Okey, lagi? Hari ni apa yang kamu nampak aktiviti dekat video tu selain daripada manjat bukit? Tak perasan? Tak perasan lah. Perasan daripada tutup mata ni buat apa? Kalau perasan, ada aktiviti mereka pegang tangan lah. Pegang tangan, tutup mata, jalan. Lepas tu mereka kena duduk seorang-seorang. Asing-asing. Kalau dulu masa cikgu masuk kolam tengah tu, kita panggil aktiviti dia aktiviti solo the rock. So kami jalan dalam hutan, biar seorang-seorang dalam hutan tengah malam. Tengok dia berani ke tak. Tapi yang murid ni dekat lah kat sekolah tu ya, bukan pergi hutan pun. Kan? Murid kelas rendah ni pergi sekolah tu ya, duduk kat padang lah. Betul ada cikgu buat hantu lah, bunyi ni lah, bunyi anjing lah. Padahal dalam padang lah, kami mana pun. Macam cikgu sekolah tengah tu, kita naik hutan. Lepas tu tinggal seorang-seorang kat hutan tu. Padahal tutup mata lah. Cuma rupanya bukan hutan pun. Kawasan lapang lah. Tapi camp dalam hutan. Camp dalam hutan. Kan? Jadi kawasan lapang tu duduk lah seorang. Cuak lah. Tu mana tahu apa tutup mata kan. Tutup mata lagi. Dia pemain jemalang main kan. Ketak lah tutup kan. Seronok lah macam tu. Dia nak apa? Dia nak bagi kita meningkatkan semangat kita. Jenis yang takut hantu lah apalah. Tak ada hantu pun. Cuma kita sendiri yang takut. Siapa, sekolah kita dah buat camp kan? Siapa dah pergi camp? Saya. Siapa tadi? Azim pergi camp mana? Azim masuk tahun ni masuk? Camp sekolah, kelas sekolah terlepas. Oh, pergi mana camp lah? Camp ngawal. Oh, camp ngawal. Okey, yang Siti Dirul Hadis yang pernah pergi camp ngawal, cerita sikit. Siapa dia? Ni, Arina. Sonok pergi camp ngawal. Nasib saya tak pergi ngawal. Di camp. Arina dengan Alicia camp ngawal. Tak seronok. Itu aktiviti bolehlah kita kamu kecil-kecil lagi kan. Tak boleh lepas jauh-jauh. Lagi hilang nak orang je no. Kalau sekolah menengah tak apalah.
Kalau rendah ni kita bagi dalam kawasan padang, kat sungai macam tu lah. Tak ada pergi jauh, tak lagi pergi hantar tak seorang dalam hutan, hilang lah, jin ambil lah. Jenuh cari malam tu pula. Jadi seronok lah kan dia buat camp macam tu. Kadang sebab camp ni kadang dia apa? Dia menghilangkan stres. Seronok camp ni. Kadang stres juga. Memang dalam camp mesti ada part yang stres, ada part yang seronok. Yang stres ni kena marah, ada slot kena marah, macam itulah. Dia bukan kena marah pun, cuma nak tengok kita ni berani ke tak, boleh cakap ke tak. Macam tu lah nak dia punya kepimpinan. Okay. Tu camp jati diri. Okay, seterusnya. Pada muka surat 98 tak silapnya. Camp jati diri topik kita. Saya nak minta Salwa Hanim, siapa dia? Adik. Adik. Long time no see. Baik. Adik. Adik Darwish. Dia buka answer saja ke? Dia pergi mana ni? Ya tu. Ya saya Ustaz. Lama lah jemput hang. Pergi mana hang ni? Baru tidur. Baik. Silakan baca. Baca apa Ustaz? Sesi mana Ustaz? Lampu tek. Muka surat 98. Betul tak 98? 98. Sesi. Tak. Saya tengok kat slide tak apa. Oh, slide lah. Yang mana Ustaz? 1 ke 2 ke 3 Ustaz? 1 ke 2 ke 3 Ustaz? Ni kat slide ni. Yang Baca yang dalam slide ni. Dah ni. Afifi sampai yang semua ni. Hilang lah. Adik hilang lah. tutup lah Ustaz. Ustaz. Tutup. Betul semua. Afifi dan rakan-rakan terpilih untuk menghadiri camp jati diri anjuran sekolah mereka. Dalam risalah program itu terdapat maklumat untuk bakal peserta. Session 1. Sabtu pagi. Pengisian program ceramah disiplin diri dan latihan kawat kaki objektif. Melahirkan murid yang mempunyai jati diri melalui amalan disiplin diri terpuji. Sabtu petang, pengisian program pendidikan sivik dan kewarganegaraan dan sayangi Malaysia objektif. Melahirkan murid yang memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Ahad, pengisian aktiviti cintai bahasa, seni, budaya. Tak nampak Ustaz. Dan simulasi budaya. Dan simulasi budaya. Off mic. Buka mic. Okey, saya. Melahirkan murid yang berjati dalam tinggi melalui melahirkan murid yang berjati diri tinggi melalui ilmu, bahasa, seni dan budaya. Okey, terima kasih Adik Darwish. Okey, ini antara camp ni. Camp ni ada 2 hari lah. Sabtu dan Ahad. So, dia ada beberapa station sini. Ada pagi, Sabtu petang dan Ahad pagi. Dia ada pertama pagi tu, satu pagi dia ada ceramah dan juga latihan kawat kaki.
kawat lah. Mesti ada objektif lah nak lahirkan, sebab kawat ni nanti kita berdisiplin tinggi. Petang pula ada macam aktiviti pengisian ataupun ceramah tentang pendidikan civic. Apa dah civic? Pendidikan civic. Pendidikan civic ni berkenaan dengan pendidikan untuk mendidik kita berkelakuan baik. Itu civic. Civic ni kita buat benda yang baik. Itu civic. Kewarganegaraan yang ada mengikut tata susila sebagai rakyat Malaysia. Dan sayangi Malaysia. Kita sayang akan Malaysia. Jadi satu petang, Ahad pagi pula ada aktiviti, mungkin aktiviti lain pula yang cintakan bahasa, seni, budaya bangsa tersebut ataupun kaum tersebut. Kita nak menghargai budaya bangsa ataupun kaum sesuatu di Malaysia lah. Ni adalah kem jati diri. Jadi satu dah dia nak bentuk sebuah, dia nak melahirkan orang ni ada sikap cinta akan negara. Okey. Ni ada Cikgu Zakuan, Afifi, Kaijun, Sofia, Tinesh. Cikgu 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ada 5. Saya nak cikgu. Saya nak Afifi. Saya nak Afifi, cikgu. Cikgu saya cikgu. Sabar. Saya cikgu. Saya cikgu. Sabar. Baik. Cikgu Zakuan. Cikgu Zakuan, saya nak Syabil. Cikgu Zakuan, Syabil. Yeah. Afifi, Azim Syahmi. Kaijun, Akil Syahmi. Sofia Adeni. Tinesh, saya nak Tinesh. Siapa tak pernah ni ya? Tak cuci nama. Baik ada lah. Saya nak ambil. Okey. Alisha Aziz. Tinesh. Okey, kita mulakan dulu dengan Cikgu Zakuan dengan Afifi. Afifi, apakah urutan program pilihan kamu dalam kem jati diri itu? Minta jelaskan sebab pilihan itu. Saya memilih program di stesen ketiga. Sebagai pilihan pertama, saya memilihnya kerana ilmu seni dan budaya akan mengukuhkan jati diri saya terhadap kebudayaan warisan negara. Pada pendapat kamu, mengapakah program jati diri penting kepada generasi muda? Cepatlah Afifi mana? Afifi mana sih? Jawapan lah, contoh respon. Pada pendapat saya, program jati diri penting kepada generasi muda kerana program tersebut dapat melahirkan insan yang mempunyai semangat cinta akan negara. Baik, terima kasih. Okey, Cikgu Zakuan. Apakah yang akan berlaku jika kita tidak mempunyai jati diri yang kukuh? Kaijun. Jika kita tidak mempunyai jati diri yang
risiko kita akan mudah terpengaruh oleh budaya asing yang tidak baik. Sofia siapa? Pada pandangan saya pula, murid-murid perlu disemaikan dengan jati diri yang kukuh sejak kecil lagi kerana mereka dapat mengamalkan disiplin diri terpuji, memiliki kesedaran sivik yang tinggi dan sayang akan negara. Dinesh. Menurut pandangan saya, program lain yang sesuai untuk membentuk jati diri ialah Boleh? Aku nak depan. kem motivasi, kem kepimpinan dan kem bina insan. Okey, terima kasih. Senang lah, cikgu bagi respon. Baca lah. Okey, saya patah balik. Cikgu tanya lah. Sini. Sebab apa kita kena hadiri camp jati diri ni? Sebab apa? Sebab program tersebut dia nak melahirkan insan yang mempunyai semangat cinta akan negara. Kalau kita tak ada camp, kita tak tahu apa yang bakti negara pada kita, apa yang negara buat pada kita. Kau tengok kan? Tak semua negara, kat Malaysia ni lah. Kat Malaysia ni, you know? Kebanyakan lah, nyatakan kebanyakan dah bagi pendidikan yang percuma. Ada sekolah negara ni, dia kena bayar. Macam di India, di Indonesia, ada yuran yang tinggi lah nak kena masuk sekolah. Cuma kamu ni sekolah swasta lain. Kalau kamu pergi sekolah kebangsaan, kamu masuk bayar setahun sekali je. Lain free je. Itu nak bayangkan Malaysia banyak kemudahan yang diberi. Sebab tu kita kena hargai apa yang kerajaan kita bagi pada kita. So kita kena cinta baliklah negara kita. Kita kena bagi balik, tunjuk balik kita ni cinta dan sayangkan negara. Okey. Kalau kita tak ada jati diri, ini kerja aku. Kita akan terpengaruh dengan budaya asing yang tak baik. Banyak. Sekarang ni budaya asing ni, dia bagus tak bagus? Saifullah. Tak bagus. Tak bagus main juga. Datang PUBG tak bagus, dah main lagi. Tu maknanya kita pengaruh tu. Kan? Jadi benda-benda tak bagus ni tertinggalkan. Macam-macam tak bila ni zaman sekarang ni benda yang merentas sempadan. Pengaruh tu berlaku. Bukan zaman dulu lagi. Dulu tak ada internet. Tak ada wifi, tak ada. Zaman sekarang ni sangat-sangat mudah kita ni terpengaruh. Betul tak? Sebab dunia sekarang ni di hujung jari. Kan banyak benda kan. Kalau tengok YouTube saja macam-macam ada. Macam-macam ada. Dengan daripada baratnya, daripada Koreanya, daripada Jepunnya, kalau Korea dengan K-popnya, yang barat macam-macam lah. Dia punya budaya-budaya yang tak elok. Adakah budaya tak elok ni, budaya barat ni, semua tak elok? Tak juga. Ada yang benda yang bagus kita boleh ambil. Benda yang tak baik dia jangan ambil. Macam dia punya sistem pendidikan yang baik kita ambil. Macam contoh, benda yang baik kita guna sampai sekarang. Benda barat adalah lampu apa? Siapa tahu?
Lampu isyarat. Lampu isyarat tu seluruh dunia pakai. Warna semua orang pakai. Sama. International standard. Warna merah berhenti, kuning sudah terberhenti, hijau berjalan. Sama semua. Lampu isyarat tu dari mana? Daripada barat. Kita ambil sebab benda tu baik. Benda tu bagus. Okey. Disemaikan jati diri yang kukuh sejak kecil kerana dapat mengamalkan disiplin yang terpujilah, bentuk disiplin, betul kesadaran sivik dan cinta atau sayang akan negara. Baik, okey. Yang ni contohlah antara kem-kem lain lah, kem motivasi, kem pimpinan pengawal, kem bina insan, kem lagi, banyak kem lah untuk nak bentuk jati diri. Baik, kalian faham? Faham. Kena take note tu. Sebab tu ada latihan. Latihan dalam pagi lah. Yang cikgu ajak tadi. Ada latihan. Baik, seterusnya cikgu nak tunjuk video ni. Okey, nak tunjuk video ni pula. Okey. Share. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengar tu, best tak? Bunyi dekat belakang ni. Bunyi air terjun, bunyi unggas. Seronok, tenang je rasa kan? Okey murid-murid, kamu semua bersama lagi dengan saya, Cikgu Lia Osman untuk slot Bahasa Melayu tahun 5 SK. Baik, cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan yang sihat serta kekal duduk di rumah. Kembang mekar si bunga kekwa, hidup subur di pagar besi. Malaysia kita negara istimewa, penuh budaya, uniknya tradisi. Kenapa cikgu berpantun pula hari ini? Sebab kita akan meneruskan tajuk bagi slot Bahasa Melayu SK tahun 5 kita pada kali ini dengan tajuk Warisan Pantun. Baik, tajuk pada kali ini melibatkan kemahiran membaca. Jadi murid-murid perlu bersedia dengan buku teks halaman 99. Baik murid-murid, standard kandungan bagi isi pelajaran pada kali ini adalah berkaitan dengan standard kandungan 2.1 iaitu asas membaca dan memahami. Manakala standard pembelajarannya pula ialah 2.1.2 iaitu membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Baik, seterusnya pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, cikgu berharap murid-murid dapat membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna 10 perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan. Kriteria kejayaan yang harus kamu capai ialah mencari makna 10 perkataan dengan tepat. Baik, kita teruskan dengan aktiviti yang pertama iaitu membaca petikan. Baik, jadi murid-murid bolehlah buka buku teks halaman berapa? Halaman 99. Baik murid-murid, mari kita baca dahulu petikan kiriman email tentang Pantun Melayu Sarawak.
Yang baru saja cikgu lafazkan tadi pantun Melayu yang biasa kamu dengar. Tapi di dalam petikan email ini ada menceritakan tentang pantun Melayu Sarawak. Mari kita baca. Warisan pantun. Afifi membaca kiriman email tentang pantun Melayu Sarawak oleh rakannya Jimmy yang berasal dari Sarawak. Baik, daripada Jimmy Rebai, nama dia, @gmail.com, kepada Afifi Nazri @gmail.com. Perkaranya pantun Melayu Sarawak. Kehadapan sahabatku Afifi, semoga berada dalam keadaan sihat sejahtera. Tujuan saya mengirim email ini adalah untuk berkongsi cerita tentang keunikan bahasa Melayu Sarawak menerusi pantun Melayu Sarawak dalam acara bermukun. Menurut cikgu, apabila kita mengkaji dan memahami seni bahasa dan budaya tempatan, kita dapat meningkatkan jati diri dan tidak mudah lupa akan warisan bangsa. Penerapan seni bahasa dan budaya ini dapat ditampilkan melalui persembahan bermukun antara wanita dengan lelaki. Gendang dan biola antara alat muzik tradisional yang digunakan untuk menghasilkan melodi yang indah bagi mengiringi alunan pantun. Aktiviti bermukun ialah acara berbalas-balas pantun dalam sesuatu majlis. Warisan yang dihidupkan kembali ini menguatkan jati diri bangsa Sarawak terhadap seni budaya sendiri. Pantun itu dapat menyampaikan hasrat, mesej dan akal budi masyarakat Melayu Sarawak. Tambahan pula, pantun dituturkan dengan dialek Sarawak sekaligus meningkatkan jati diri pemantun kepada bahasa Melayu Sarawak. Saya berharap agar budaya ini terus dipromosikan dan memenuhi aspirasi murid iaitu berpengetahuan luas dan membawa identiti Sarawak ke peringkat global. Bahasa Melayu yang menjadi lambang jati diri juga akan semakin subur. Saya akhiri tulisan ini dengan serangkap pantun. Bukan mukun sebarang mukun, mukun kamek berisi beras. Bukan pantun sebarang pantun, pantun kamek minta dibalas. Itu dia pantun Melayu Sarawak. Di dalam email ini menceritakan, pengirimnya menceritakan tentang apa dia? Tentang keunikan bahasa Melayu Sarawak menerusi pantun Melayu Sarawak. Mari kita teruskan dengan aktiviti yang kedua iaitu mencari makna perkataan. Baik, kita rujuk semula petikan email tadi. Baik, tadi cikgu dah beritahu terdapat beberapa perkataan atau rangkai kata yang dah diwarnakan dengan warna biru. Jadi sekarang kita akan mencari makna bagi semua perkataan yang berwarna biru itu. Di sini cikgu dah sediakan satu jadual supaya nampak lebih jelas perkataan-perkataan yang berwarna biru tadi. Baik, sebelum tu murid-murid tahukah bagaimana cara untuk mencari makna perkataan? Selain daripada menggunakan kamus yang tebal tu, kamus Dewan Bahasa tu, kita juga boleh mencari makna perkataan menerusi kamus online. Bagaimana tu? Jadi jom kita saksikan video ini. Sebelum ni, saya pernah terfikir jugalah nak mengubah personaliti diri saya. Cuba cari kelemahan diri saya dan cuba. Cara mencari makna perkataan secara atas talian menggunakan kamus online. Langkah pertama, kita masuk ke enjin carian Google. Kemudian di bahagian ruangan search atau pencarian, kita type kamus online. Dan akan keluar paparan seperti ini. Baik, kamu pilih yang ada link website pprn.dbp.gov.my. Okey, terus masuk. Dan kamu boleh gunakan ruangan mencari makna perkataan di bahagian ini.
Boleh type apa-apa saja perkataan yang kamu mahu cari maknanya. Contohnya, cikgu ingin mencari makna bagi perkataan aspirasi. Kita tekan cari dan dah keluar. Aspirasi maksudnya keinginan yang kuat untuk mencapai. Itu sahaja. Mudah kan menggunakan kamus online? Mudah saja kan? Baiklah sekarang mari kita cuba lihat makna bagi semua perkataan yang diwarnakan dengan warna biru di dalam petikan ini. Baik, cikgu dah sediakan satu jadual supaya nampak lebih jelas dan lebih mudah. Baiklah, perkataan yang pertama, rangkai kata yang pertama ialah jati diri. Baik, jati diri bermaksud teras dan lambang kepribadian sesuatu bangsa. Biasa dengar kan jati diri, kem jati diri. Itu maksud dia, lambang kepribadian. Okey, jadi itu dia maksud jati diri. Seterusnya, warisan. Warisan bermakna pusaka atau peninggalan. Pernah dengar tak? Pusaka atau peninggalan, harta pusaka. Pernah dengar kan? Ini bermaksud harta peninggalan daripada generasi yang sebelumnya. Baik, yang seterusnya, budaya. Budaya maksudnya ialah tamadun atau peradaban. Semua kaum di Malaysia mempunyai budaya yang tersendiri, mempunyai peradaban yang tersendiri. Baik, seterusnya tradisional. Tradisional maksudnya kebiasaan ataupun amalan turun-temurun. Pernah dengar kan? Baju tradisional kaum Melayu, baju tradisional kaum Cina. Okey, yang seterusnya, bangsa. Bangsa bermaksud kaum atau keturunan. Yang seterusnya, budi. Budi bermaksud sifat atau perbuatan baik. Dipromosikan. Dipromosikan. Biasa dengar kan? Promosi. Dipromosikan bermaksud diperkenalkan. Baik, kita teruskan dengan aspirasi. Aspirasi. Aspirasi pula maksudnya keinginan yang kuat ataupun cita-cita. Keinginan yang kuat atau cita-cita. Baik, seterusnya identiti. Identiti bermaksud sifat atau ciri-ciri yang terdapat pada seseorang. Dan akhir sekali ialah global. Global apa dia? Maksudnya ialah seluruh dunia ataupun sejagat. Jadi cikgu dah berikan kat sini makna bagi ke-10 perkataan yang terdapat di dalam email tadi. Cikgu berharap murid-murid selepas ini pandai dah mencari makna perkataan menerusi kamus online. Baik, kita teruskan lagi dengan aktiviti yang ketiga, iaitu aktiviti yang terakhir macam biasa. Baik, okey, baik. Jadi bahagian muka surat 99 berkenaan dengan cari makna. Jadi kalau kamu nak cari maksud sesuatu kataan, kamu boleh pergi ke contoh sinilah. Ni okey. Kamu pergi ke kamus online. Okey, pergi online cari ni. Kamus online DBP, DBP. Adapun PRPM.
Kalau nampak macam ni, betul lah. Kamus online DBP PRPM. So, kamu tekan klik situ. Kamu carilah maksud kamu nak cari. Itu dalam buku teks tadi, kataan. Kata apa? Contoh, jati diri. So, tekan cari. Dia akan keluar lah maksud dia. Dia akan keluar banyak maksud. Sifat atau ciri yang unik dan istimewa dari segi adat, bahasa, budaya ataupun agama yang menjadi teras dan lambang kepribadian seseorang, individu, suatu bangsa dan lain-lain. Yang ni, yang lambang ombak ni maksud lain. Jadi dia ikut konteks ayat. Konteks ayat. No? Dia sendiri. So selalunya kita ambil yang awal-awal ni maksud dia. Okey. Dia juga bagi jati diri ni sinonim. Jati ni apa dia? Sinonim bagi adalah sejati, asli, murni, tulen, yang sebenarnya, betul. Itu sinonim bagi yang sama erti bagi jati. Ni bagus kamu online lah. Okey. So, seterusnya, bila dah habis dah hari ni, cikgu nak kamu buat latihan. Okey, latihan. Cikgu buka dulu. Dekat Google Site cikgu tu. Start cikgu buka lah. Okey. Sini. Tahun 5. 18 tarikh hari ni. So, pergi kat kerja rumah. Klik dekat latihan pengukuhan unit 13. Okay, keluarnya ni. Kamu semua ambil yang. Keluar banyak macam ni. Kamu ambil unit 13. Unit 13 tarikh hari ni. 18 hari bulan 8. Kamu klik lah. So, ada 2 muka surat saja. Cerita mampu banyak, tak lagi kamu pening. Buat 2 muka surat saja. Nanti cikgu akan tambah lagi muka surat seterusnya untuk kelas akan datang. Okey, yang ni unit 13. Jawapan dekat mana kamu cari tadi. Kalau kamu ikuti kelas cikgu daripada awal tadi, jawapan dah ada dalam slide yang cikgu telah bagi tadi. So, apa buat boleh print ataupun salin balik dalam buku BM1 lah. Ada printer tu print lah. Okay. Okay, sebelum kita mengakhiri kelas, kita nak ambil gambar dulu. Buka mic. Buka kamera. Okey, tunjuk muka comel-comel sikit. Buka kamera. Saya kira Abdul Rahman siapa? Atif. Atif, buka kamera Atif. Malu lah pula. Adik kau. Ada ni. Hello. Okey, semua sedia? 1, 2, senyum 3. Ketika. Tak boleh nak share tu. Okey, dah masuk. Okey.